Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak muda sekalian? Okey, insya-Allah pada minggu ini kita akan buat sedikit ulang kaji bagi subjek akidah. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ini, marilah sama-sama kita menedah tangan untuk memohon doa daripadanya supaya kita dapat mudah menerima segala ilmu yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Okey, bagi yang ada di dalam kelas Google Meet ni, okey, Muallim minta kamu sila pastikan di hadapan kamu ada buku teks akidah, serta buku tulis. Okey? Buku teks dan buku tulis. Okey, ulang kaji kita pada minggu ini kita akan tengok tajuk yang pertama, iaitu sifat iradat. Okey, sifat iradah. Okey, dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 7. Buku teks kamu boleh tengok dalam muka surat 7. Okey, kita tengok yang pertama sekali, iaitu pengertian sifat iradat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sifat iradah ni? Okey, iradah ialah berkehendak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Maksud dia, Allah dia nak buat apa-apa sekalipun, apa-apa yang dia nak tentukan, apa-apa benda yang dia nak jadikan, dia tak perlu minta bantuan daripada sesiapa pun daripada ciptaannya. Contoh, dia nak jadikan manusia, Allah tak minta tolong daripada jin, Allah tak minta tolong daripada malaikat. Allah jadikan manusia dengan kehendaknya. Okey, tetapi kehendak manusia pula tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kehendak kita ni, kehendak manusia ni memerlukan bantuan yang lain. Contohnya, manusia, kita nak jadi apa? Kita nak apa? Contoh, kita nak minum air. Kita nak minum air, kita kena minta ibu kita sediakan air masak, mak kita sediakan air yang masak. Kemudian kita nak minum air, kita nak capai gelas tu pun kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan anggota kita mengambil gelas dan menadah air untuk kita minum. Okey, itu maksud dia. Okey, maksud dia kat sini, kehendak Allah dengan kehendak manusia tak sama. Okey, masing-masing ada kehendak, tapi kehendak kita ni terbatas. Okey, maksud dia, kehendak kita ni tak tercapai apa yang kita nakkan. Tapi kehendak Allah ni tak ada batasan. Apa yang dia nak akan jadi. Okey, apa dalil dia kat sini? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 82. Okey, yang ni selalu kita baca bila hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey, maksud dia, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda tersebut, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah, maka jadilah ia. Okey, maksud dia, Allah kata aku nak jadikan manusia, maka jadilah manusia. Allah nak jadikan bintang, maka jadilah bintang, tanpa bantuan sesiapa pun. Inilah dalil dia. Kalau orang tanya, apa dalil Allah Maha berkehendak? Ni, okey, dalam surah Yasin ayat 82. Okey, seterusnya kita tengok hukum mempercayai sifat iradat adalah wajib bagi orang yang beriman. Maka wajib seseorang itu mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat iradah ataupun bersifat berkehendak. Okey, Allah Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Lawan bagi sifat iradah adalah karahah. Okey, sifat lawan bagi iradah adalah karahah, iaitu terpaksa. Okey, maksud terpaksa kat sini ada batasan, ada galakan yang menjadikan ianya nak buat. Itu sifat lawan dia.
Allah Subhanahu Wa Taala ni tak siapa pun yang paksa dia. Okey, malaikat tak boleh paksa Allah. Kita manusia tak boleh nak paksa Allah bagi apa yang kita nak kat kita. Okey. Kemudian kita tengok kesan mempercayai sifat iradah. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Okey, bila kita percaya kepada sifat iradah, maka iman kita akan bertambah. Yang kedua, akan menjadikan seseorang itu redha di atas segala ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Okey, yang ketiga, bila dah redha, kita sabar menghadapi cabaran. Apa yang kita hadapi, kita akan sabar. Okey, seterusnya, mempunyai keyakinan diri. Bila kita yakin bahawa Allah tu Maha berkehendak, apa-apa yang kita nak buat, kita akan rasa yakin bahawa kita dah usaha, tapi atas kehendak Allah, maka ia akan berjaya. Okey. Dan yang terakhir sekali, akan menjadikan seseorang itu manusia yang berusaha, sentiasa berusaha, sentiasa berikhtiar dan sentiasa bertawakal. Maksud dia, kita usaha, kita dah ikhtiar, jelas sekali kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ianya diterima ataupun tidak. Okey. Seterusnya kita tengok akibat mengingkari sifat iradah. Apa yang akan terjadi jika kita tak beriman dengan sifat iradah? Yang pertama, akan menjadi seorang yang lupa diri. Dah tak rasa kita ni diciptakan. Kita rasa kita je betul, kita je hebat. Okey, yang kedua, merosakkan iman. Bila tak percaya, iman kita akan rosak. Okey, yang seterusnya, sombong, ujub. Okey, rasa aku ni hebat, aku boleh buat apa saja. Okey, seterusnya, berputus asa. Bila dah usaha akan sesuatu tapi tak mengharap keredaan Allah, tak percaya kepada sifat iradah Allah, maka akan jadi benda yang kita nak tu tak terjadi, maka kita akan jadi seorang yang putus asa, tak nak usaha dah. Okey, yang terakhir sekali, suka menyalahkan orang lain. Bila satu benda yang kita nak tu kita tak capai, kita akan mudah menyalahkan orang lain. Okey, untuk itu sahaja untuk ulang kaji kita pada minggu ini. Okey, latihan pada minggu ini Muallim akan sediakan dalam Word. Kamu boleh download daripada Google Classroom. Muallim akan share dalam Google Classroom Word yang Muallim bagi tu. Okey, Muallim minta tolong jangan print. Kamu buka, hanya salin soalan yang Muallim beri, kemudian jawab dalam buku tulis kamu. Salin dalam buku tulis soalan tersebut, kemudian jawab jawapannya di bawah. Okey, sekian itu saja daripada Muallim. Muallim akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.